ke-7 Ramadan. Seminggu telah berlalu keberkatan bersahur. Seminggu telah berlalu keberkatan kelebihan dalam mana berinfak. Seminggu telah berlalu kelebihan dalam mana membaca Al-Quran. Maka jika tak digunakan sebaik mungkin pada hari yang dah berlalu, maka dia tidak akan berulang kembali. Rugi bagi siapa yang tak manfaatkan Ramadan. Para sahabat, jika boleh nak Ramadan ni terus salah sepanjang tahun. Kerana kelebihan yang ada dalam Ramadan ini, dia tidak ada dalam bulan-bulan lain. Dan yang lebih utama lagi, dia tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Maka bila kita tahu kelebihan Ramadan yang kita rindui, cintai ini, maka manfaatkan malam ini, besok, seterusnya hingga habis, hingga malam raya. Saya tengok tadi terawih kiranya nampak macam rasa surut sikit kot. Nah, dia tengok kalau sampai pintu tu tak penuh, tanda-tanda surut. Rugi lah. Siapa yang dah tinggalkan terawih, rugi. Maka malam ni kita nak tengok dalam mana kita masuk dalam Ramadan, apa kesalahan-kesalahan yang tak sepatutnya dilakukan. Yang pertama, bila mana dia masuk dalam Ramadan dalam keadaan masih belum bertaubat. Ramadan selain daripada disebut sebagai Ramadan, dia juga sebagai bulan maghfirah, bulan pengampunan. Allah nak beri ampun pada kita. Walaupun pada bulan-bulan lain, Allah tunggu bila hamba nak minta ampun. Masuk Ramadan, masuk pun tak minta ampun, masih terus dalam maksiat dosa. Maka itu satu kerugian, kesalahan yang besar. Orang semua nak jadi baik, dia berterusan dalam maksiat. Tak peduli sama sebelum Ramadan sama, masuk Ramadan sama, keluar Ramadan pun sama. Maka rugi orang ni. Malah ada dalam satu hadis Nabi sebut, celakalah bagi orang yang berlalunya Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya tak diampunkan. Rugi. Tanda dosa diampunkan ni, dia berubah. Dia bukan kata angkat tangan doa minta ampun, lepas tu dia buat balik. Tak, dia tak macam tu. Dia angkat tangan doa minta ampun taubat, dia tinggalkan amalan kejahatan tu. Itu tanda taubat doa dia, keampunan dia diterima. Maka mula malam ini, besok minta ampun. Dosa kita banyak, dosa saya banyak. Memang kita tak terlepas dia buat dosa, tapi jangan dengan sengaja, walaupun orang bagi ingat ni dosa, ni haram, ni salah. Tak apa, saya tanggung dosa. Saya cukup kagum orang boleh bercakap macam ni. Tak apa, dosa-dosa. Jangan. Dia ibarat, tak usah kata COVID lah. Kena pecah mulut je, kita rasa apa? Sakit. Makan tak selera, tak jadi sedap. Kalau COVID tu datang macam-macam. Penyakit-penyakit lain, gejala lain. Datang pecah mulut je. Dah tak boleh nak makan, tak boleh itu. Semua tak kena. Sakit gigi. Itu baru sikit. Dosa ni, dia lebih dari tu lagi. Yang patutnya kita rasa takut. Kita kena rasa bimbang bila buat dosa ni. Jangan kata tak apa, nanti tobat lah. Nanti berubah. Nanti tu dia datang bersama dengan mati. Sama ada nanti betul dia sempat bertaubat, atau dia mati dulu sebelum bertaubat. Jadi, pertamanya, jangan tinggalkan taubat. Taubat, berubahlah cepat. Kalau dulu, kalau aurat tak apa nak tutup, masuk Ramadan ni, tutup-tutuplah aurat. Laburkan tudung, tebalkan, jangan sengkat, jangan nipis. Yang lelaki kalau pakai, dulu pakai subang, pakai rantai, maka bulan Ramadan ni buka-buka. Benda haram. Nak pakai buat apa? Biar Ramadan ni mengubah kita. Mendidik kita, train kita supaya jadi manusia hamba Allah yang lebih baik. Tu je kita hidup ni. Kita buat apa sekalipun, makan, tidur, bekerja. Kita buat, mengajar ke bisnes ke, semua kembali pada Islam. Islam kata apa? Bukan kita kata. Islam kata apa? Ikut Islam. Bila bercanggah dengan Islam tu yang jadi masalah. Rasa tak tenang, rasa senak dada, dia rasa dia betul. Islam kata lain. Tak, dia nak ikut cara dia. Maka masalah akan timbul. Maka pertama,
Perbanyakkan bertaubat. Yang kedua, dalam keadaan dia berpuasa tapi dia tak solat. Terutama bila berbuka puasa. Buka puasa buffet, kumpul ramai-ramai di keluarga. Bila dah ramai itu makan pun jadi meriah. Dah makan, selesai. Makan berat tak salah. Tak salah makan berat. Cuma kaedah berbuka tu je tak menepati apa yang Nabi buat. Macam mana Nabi berbuka? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat fa in lam takun rutabat fa alaihi tamarat. Fa in lam takun tamarat fa hasa min hasail ma'i. Nabi dalam keadaan dia berbuka puasa, dia akan buka puasa dengan rutab. Rutab ni kurma basah kurma sejuk. Kalau pergi ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, boleh tengok yang dia bagi letak atas sufrah tu, itulah dia namanya rutab sukari. Dia lembut, manis. Kalau tak ada rutab pula macam jenis, ada yang kelat tak masak lagi, ada yang separuh masak dah masak. Kalau tak ada rutab, Nabi buka dengan tamar. Tamar ni kurma kering, ajwa, menjo, sapawi, mariami semua. Tak ada juga, Nabi berbuka dengan fahasa min hasail ma. Nabi buka dengan berapa teguk air. Maksudnya nak bagi tahu pada kita, bila kita berbuka tu, makanlah dengan sikit dulu, atau kurma tamar dulu. Dia memang tak kenyang. Makan tamar saya bagi tahu awak tak kenyang. Kalau di Madinah Masjid Nabawi dia ada tambah laban, yogurt. Kemudian dia ada sekebuk sikit campur gaul, ada roti sikit, ada gahwah putih. Kan? Itu makan tu 5-6 biji kurma. Kurma tu banyak je, tak cukup orang bagi. Kenyang lah. Kenyang tu dia bukan macam kenyang makan nasi, tapi cukup lah. Dah penuh dah kira perut kita. Boleh bertahan kadang sampai isyak, kadang tarawih. Sebab cara berbuka. Dalam tamar ni apa? Kalau buka Facebook KKM 4-5 hari lepas dia cerita tentang tamar. Dalam tamar tu ada vitamin B1, B2, ada serat, ada glukosa, ada zat besi. Itu semua ada dalam kurma. Cukup tenaga bila kita makan, dah boleh bangun untuk salat maghrib awal waktu. Jangan hanya berbuka yang waktu. Maghrib 8 suku, 8.30. Tu kalau semayang lewat. Yang tak semayang, dah habis makan sembang. Dah makan tu makan berat. Allah bagi rezeki. Bagi dia kenyang, boleh masuk makan, boleh minum. Dia sambung menyembang lah. Ya. Kalau isap okok lah. Dia kata nak ambil oksigen. Ya. Lepas tu lajak sampai lepas setengah, tak tahu nak ke mana lepas tu. Nak jadi apa macam ni? Puasa. Tapi solat pun wajib. Antara solat dengan berbuka mana lebih afdal? Untuk berbuka puasa, berbuka dulu, jangan pergi bantai solat, zikir, ba'diyah, doa semua baru berbuka. Tak betul. Berbukalah dulu, tapi jangan lupa kita ada solat maghrib. Dan bila berbuka, janganlah membazir. Ni pun satu hal. Dia kira kalau berbuka tu kena banyak. Bazir tak apa. Jangan sikit, malu, aib. Ni pelik budaya cara macam ni. Kita perut kita ni dia besar mana sangat, dia bukan perut Arab. Arab pun makan, bukannya makan habis, dia membazir banyak. Yang tak elok ada tak elok, yang elok kita ambil. Makan tu kalau dah pergi bazar, kadang nak masak tu masak ni dah ada 4 orang, 5 orang ahli keluarga, 2 orang suami isteri, anak 3 orang. Seorang satu lauk pun dah penuh meja. Pada. Ramadan dia bukan bulan kemeriahan untuk makan. Ramadan bulan kemeriahan untuk ibadah. Jangan usah fikir nak makan apa nanti petang ataupun berbuka nanti. Saya bagi tip untuk nak berbuka. Nak berbuka, fikir lepas asar. Sebab kalau kita fikir awal, dia jadi datang macam-macam menu. Fikir lepas asar tu apa ada, tu ialah berbuka. Sebab kita nak makan nanti. Nanti malam boleh makan, lepas tarawih pun ada memori lagi. Kan? Sambung lagi. Makan tak usah bimbang. Jangan bimbang makan apa. Tu kadang menu ataupun dalam TV pukul 11, pukul 12 dia pasang. Kan? Resepi. Resepi Ramadan lah apa semua. Kuliah bila? Kuliah dekat-dekat berbuka kan. Waktu-waktu dah malam. Tu siapa nak tengok orang pergi sembahyang? Kan? Patut Ramadan ni dimeriahkan. Meriah dengan apa? Inilah tarawih inilah kemeriahan, bukan main mereka. Alah ustaz, kita dulu kecil-kecil main. Kita dulu jahil, orang tak pesan. Tak ada orang bagi ingat. Ni dah kemeriahan dalam sebab tu bila kita pergi Mekah, Madinah, walaupun mahal bayaran pergi umrah tu.
Sekarang cecah 10,000 lah. Kan? Macam pergi haji. Walaupun mahal, walaupun ramai, orang nak pergi. Sebab terasa seronok. Dia punya kelebihan, feel dia. Suasana tu orang nak pergi, orang sanggup bayar. Sedangkan kita boleh bawa suasana ke sini, berbuka lah. Dengan tamar dulu, letaklah sikit buah ke apa sikit, letak atas suprah, habis selesai makan, lipat-lipat buang tu, sebiji di sana. Semayang dulu. Lepas tu sambung makan berat. Di sana isyak dia lewatkan. Dia lewatkan isyak. Kalau isyak 8.30, dia azan 8.45. Kita boleh tukar. Kalau nak azan ikut waktu, qomat lewat sikit supaya beri peluang orang yang buka puasa di rumah tu datang balik. Dia tak keluar kabut. Dengan masa maghrib yang biasa antara maghrib isyak, waktu itulah dia ikut tepat azan, waktu tu nak qomat, memang kelang kabut. Jadi datang semayang, tenang, imam pun sedap baca, relax, tenang. Tarawih ini dia berehat-rehat. Rawaha yurawihu tarawih. Dia berehat-rehat. Dia tak salat tarawih, tapi dia main bola futsal. Dia naik basikal, dia nak berlari, dia nak buat lain-lain macam. Konon-konon nak bagi fit. Ni pagi tadi saya cerita macam mana nak cegah dalam Ramadan. 3 hari lepas saya dipanggil SUKM cerita tentang cara nak fit. Cakap depan doktor, nurse, saya pun tak faham siapa sebenarnya yang ambil medik. Nak cerita bab fitness nanti lain kali. Tak cukup masa. Tapi nak bagi tahu, solat tarawih ni satu senaman. Dia senaman. Bangun, duduk, bergerak. Kita mana ada stretching guna jari? Ada tak stretching? Tanya orang bukan. Okey, kita gerakkan jari kita. Mana ada? Dalam solat je kita gerak. Dengan kepala kita, badan, pinggang, segala sendi kita guna. Hanya dalam solat. Semua kita guna. Allah buat cantik dah. Cantik dah Allah buat. Allah bagi satu ibadah namanya tarawih. Dengan cara kita berbuka tadi. Berbuka dengan makanan kurma tadi. Letaklah buah sikit. Kemudian makan. Makan jangan sampai jadi sengkak berat. Dia kalau dah sengkak sangat, dia dah penuh sangat, tu yang tersadar tersungkur. Kalau sekali cannot go. Tak boleh pergi dah. Duduk sandar. Kita nak buat ibadah. Solat tarawih, rasa mengah penat sebab dia makan tak betul. Cara pemakanan tu. Dah keluar tajuk pula tadi cerita bab kesalahan Ramadan. Cepat sikit. Nak bagi tahu Ramadan ni cukup lengkap Allah bagi. Bulan ibadah, bulan kesihatan, bulan untuk kita nak tambahkan amalan. Ni semua cukup Ramadan. Cantik Ramadan ni. Kalau kita jatuh cinta dengan Ramadan, kita rasa seronok. Ramadan kalau boleh tarawih nak buat 20. Tak sedar-sedar habis dah. Kalau tengok TV, tengok movie kan, 2 jam setengah. Mana sedar? Tapi tarawih penat. Ada yang keluar witir kan. Nonton tarawih ni, dia walaupun dia sunat, tapi dia tak disunatkan pada bulan-bulan lain. Walaupun dia sunat, Nabi ahli syurga buat. Sahabat-sahabat dijamin masuk syurga, tak tinggal tarawih. Soal tarawih 8.20 tu tak usah buat balah lah. Tu penat lama dah cerita tu habis. Orang Makkah, dia ada peluang berehat-rehat tu kat mana? Antara 2 solat ke 2 solat yang lain. Tu berehat. Dia boleh tawaf sebab ada Kaabah zaman dulu lah. Orang Madinah kata kami tak boleh nak tawaf. Maka dia buat 20. Pasal jadi balah. Yang penting buat, yang tak buat tu masalah. Nak kata buat sendiri 8 rakaat jangan haraplah. 2 rakaat qabliyah ba'diyah pun tak buat sebelum ni. Tiba-tiba nak buat 8 walaupun baca qul huwallahu ahad tiap rakaat. Tak lepas 8, tak sampai. Dia duduklah belakang, imam duduk jadi makmum, amin amin je. Sekejap je. Tak lama. Witir pun tunggu rapat witir. Dan witir ni jangan rasa wajib Ramadan ni. Yang sebenarnya dia bukan wajib tapi dia rasa wajib. Kalau imam tak buat witir, mengamuk, masuk viral. Dia sunat. Sama macam bulan lain pun. Kalau boleh endingkan ibadah kita malam tu, salat witir. Walaupun luar daripada tarawih, luar daripada Ramadan. Tujuan Ramadan ni melatih kita. Masuknya melatih, dia jadi letih. Dalam keletihan tu, dia akan datang rasa cinta sayang. Kita taat pada perintah Allah ni. Orang perempuan tu taat, penat, letih, susah. Dalam kesusahan, ketaatan tu, dia lahir rasa cinta pada Allah. Sama suami isteri. Isteri kena taat suami, penat lah, letih lah. Suami nak kena buat tanggungjawab pada isteri, penat, letih lah. Dalam keletihan itu, dia akan datang rasa cinta. Tu
Tu dia. Kalau tak buat, tak rasa letih lah keluarga atau hidup ni. Rasa nak ikut cara kepala sendiri. Dia tak jumpa kasih sayang bahagia sampai sudah. Sebab kasih sayang, ketaatan tu dia mesti letih dulu baru jumpa. Sama orang jadi kaya. Orang nak kaya, dia kena susah dulu, kena ada masalah, jatuh naik dulu. Baru dapat berjaya kekayaan. Mana ada orang kaya tiba-tiba buka celik mata kaya? Jadi tanya. Samalah kita dalam ketaatan. Kita nak rasa kasih sayang, nak rasa cinta pada Allah atau pada pasangan kita, taat pada perintah Allah. Walaupun dia penat, letih, susah, dalam kesusahan, kepenatan itu akan datang rasa cinta. Kalau tidak, dia ada cinta lain. Cinta sebab rupa paras, cinta sebab harta, cinta sebab ini, macam-macam. Habis tu habis. Seronok tu dah habis-habis. Dia lupa yang kita berkahwin tu kerana Allah. Yang kita puasa ni kerana Allah. Bila kerana Allah ni apa maksud? Datanglah apa jenis masalah pun. Datanglah segala bagai ujian pun. Kerana Allah kita jaga tanggungjawab ni. Walaupun duduk dekat rumah seorang-seorang, buka peti ais, ada air sirap, meleleh sejuk kan. Kerana Allah tak minum. Tak minum. Kerana Allah. Kalau kerana diri, memang minum lah. Orang tak nampak. Kerana Allah, suami isteri, masalah besar mana pun. Ni kita berkahwin kerana Allah. Memegang tanggungjawab rumah tangga ni. Maka berdamai, berbaik, cari jalan penyelesaian. Bukan bercerai. Tajuk lain juga. Balik-balik malam ni. Itu tak solat. Jangan tinggal solat. Dia wajib. As-salatu imanuddin. Solat tu tiang agama. Tak buat tiang agama untung. Dah runtuh ni tiang. Runtuh agama. Jangan ambil mudah, tak apa nanti qada. Solat wajib tak buat, tarawih dia buat. Itu pening tak? Ataupun solat wajib tak buat, tapi solat jenazah dia buat. Dia rasa mudah kot, tak payah rukuk sekejap ni kot. Wajib buatlah macam mana keadaan sekalipun. Saya puji kagum apa sahabat tu seorang. Walaupun rider Shopee, saya sebut sebab nampak sebelah saya. Dia tinggal tu, kalau buka, saya yakin kalau dia buka application banyak masuk order kan. Dia tinggal kejap, datang semayang. Rezeki nanti sambung kan. Apa bimbang takut? Allah akan bagi. Selesaikan walaupun sunat dia utamakan. Saya kagum. Saya respect. Jangan tinggal solat. Itu nak cari rezeki ke nak buat apa ke, solat jangan tinggal. Itu yang utama. Yang seterusnya, tidak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang mana diturunkan dalamnya Al-Quran untuk beri hidayah, panduan pada kita manusia. Bulan-bulan lain rasa malas baca Quran, tak sempat, sibuk. Makanlah dengan jalan jam lah balik, kerja tak habis-habis. Dah tiba Ramadan ni, makan dah tak banyak lah. Lepas subuh baca Quran, nak siap-siap pergi kerja. Besok cuti, ada kuliah subuh, dengar kuliah. Habis kuliah sambung baca Quran. Nak pergi mana? Nak balik pun bukan boleh buat apa. Solat duha dulu. Rehat-rehat lah. Sambung bangun tidur, sambung balik baca Quran. Nak buat apa lagi hidup kita ni? Nabi kata mulut orang yang di dalamnya tak dibacakan Quran. Nabi sebut rongga. Maksudnya dia tak baca Quran. Allah seperti kal baitil haram. Allah seperti rumah yang runtuh. Rumah runtuh ni sifat dia tak boleh duduk lah. Dah runtuh, dah tak ada apa dah. Maka kita ni, bahasa kasarnya, kalau hidup tak baca Quran, sila meninggal, elok mati lah. Orang lain tolong baca Quran tu kita nanti. Dengar hadis ni macam lembut kan. Kal baitil haram, seperti rumahnya runtuh. Tak ada apa-apa, rumah runtuh kan. Buat balik. Tak, nak bagi tahu, tak ada gunalah hidup kalau hidup tak baca Quran. Dah masuk bulan Ramadan, bulan Al-Quran pun tak baca Quran, nak jadi apa? Kalau musim World Cup bola, ya, semua bercakap pasal World Cup, baju bola, tidur bola, makan bola. Kalau Thomas badminton, semua main badminton. Ni sekarang ni bulan Ramadan, satu dunia sambut Ramadan. Satu dunia. Maka bila lagi nak baca Quran? Jangan sehari pertama baca tu, lepas tu tak tahu bila nak baca. Atau baca pun sekadar 2-3. Ramadan ni semua biar lebih. Kalau dah bersedekah tu biar lebih. Kalau solat tarawih tu biar solat tu banyak. Kalau kita baca Quran, cukup baca Quran tu biar banyak. Tu semua kena banyak. Yang baik buat banyak, yang dosa jahat tu yang kena sikit kau boleh jangan buat. Tu tujuan Ramadan, latih kita supaya nanti di bulan-bulan lain kita boleh berhadapan dengan syaitan. Yang bulan Ramadan ni akan mengenalkan diri kita. Wasul silati syaitan, syaitan dia belenggu tu.
Nak tahu perangai kita macam mana? Tengok Ramadan. Kalau bulan Ramadan tu dia baik, dia baca Quran. Bulan lain tu dia culas sikit. Kadang-kadang dia rajin, kadang-kadang setan menang. Tapi kalau bulan Ramadan memang jahat, kan? Solat tidak, aurat tak tutup. Tu kira guru WhatsApp dengan setan lah, tak payah bimbang. Setan tak payah hasut bagi arahan dalam grup kan. Sebab tu tengok masih lagi tak tutup aurat. Sebab dah terbiasa. Diri dia tak apa, dia kata tak naklah saya nanti hipokrit lah. Jangan lupa, kita manusia ni lama hipokrit dengan Allah. Sejak mula kita nak dilahirkan ke dunia ni, kita dah janji dah pada Allah, pada alam gaib tu. Alam sebelum jadi alam rahim ibu tu, dah bagi tahu dalam benih tu, aku nanti keluar, aku nak taat perintah. Sebab tu Allah pilih kita. Bukan sebab kita pandai berenang dulu. Macam burudu kan, bukan. Sebab kita buat perjanjian dengan Allah. Lalu bila keluar, merangkak kita, menangis, boleh berdiri, berjalan, berlari. Tiba-tiba, dia pakai akal. Dia tak semayang, dia tak tutup aurat, tak ikut perintah. Dia ikut dia. Itu hak dia. Jangan. Awak bernapas, siapa bagi? Awak makan kenyang, siapa bagi? Dapat rasa. Covid baru ni, siapa tak kena? Hilang dia bau cukup lah. Tak bau apa, tarik pun bau. Sama pun tak. Bau wangi pun tak bau. Hilang dia bau kejap. Tu tak hilang, tak hilang dia rasa. Rasa semua sama. Kejap je, 2-3 hari. Sekejap Allah tarik je, gelabah hidup. Ni Allah bagi nikmat, boleh makan, boleh melihat, boleh berjalan, jantung denyut. Bila nak taat perintah Allah? Allah datangkan Ramadan tujuan untuk berubah. Tak berubah juga. Jadi inilah kesalahan-kesalahan yang berlaku dan terakhir. Yang masa dah habis kan. Iaitu tidak menjaga perkataan dan tutur kata. Dalam satu hadis Nabi bersabda, orang yang berpuasa tapi dia tak jaga percakapan, bercakap kotor, bercakap benda fitnah, benda menipu, benda jahat. Allah tak inginkan puasa dia. Puasa tetap kena buat. Tapi Allah tak inginkan puasa macam tu. Mulut bercakap tak elok, kotor, bergaduh. Hingga kan Nabi sebut kalau ada 2 orang bergaduh, bagi tahu, inni sha'im. Aku tengah puasa, lepas tu bangun belah. Nak repeat bulan lain sambung. Contoh. Maknanya bagi tahu Ramadan ni nak kena jaga semua. Penglihatan nak kena jaga, mulut nak kena jaga, telinga nak kena jaga, anggota badan semua kena jaga. Maka itulah keistimewaan Ramadan. Dia mengajar, mendidik kita jaga macam mana kita jaga makan dan minum. Kita tak nak semata-mata puasa tu lapar dahaga je. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa min ju'i wal atash. Kita tak nak macam tu. Berapa ramai orang puasa tapi hanya dapat lapar dahaga. Jadi moga-moga kesalahan-kesalahan yang disebut tadi jangan buat. Tu je, jangan buat. Yang dah buat, pesan bagi ingat. Solatlah, aurat jagalah, pergaulan jagalah, tutur kata jaga. Bila semua dah jaga, maka Al-Quran lah dia akan cari. Sebab Quran ni semua baik. Semua elok. Dah tapi kalau telinga pun masih dengar benda lara, benda sia-sia, dah dengar muzik lagi, tengok drama. Apa beza Ramadan dengan luar Ramadan? Walaupun drama filem tadi tukar sikit lah. Cinta Ramadan, mencari imamku kan. Imam ni mana? Bunyi je, bunyi beza. Tapi macam tu juga. Aurat tu buka, lelaki bomba bersentuhan, tak peduli. Tak peduli. Jadi, bila kita jaga betul-betul diri kita saksiah, maka insya-Allah inilah dia nikmat Ramadan. Masuknya hari raya nanti itulah kegembiraan. Kerana berjaya melawan nafsu kita, berjaya mengikut perintah Allah, maka bergembira. Nak bergembira nanti hari raya. Ini sekarang belum lagi. Biar rasa susah, penat sikit tak apa. Ganjaran menanti kita banyak. Asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu untuk aku, maka aku bagi pahala. Allah nak bagi pahala. Banyak mana? Itu pulang balik. Kerja kita buat, Allah akan berikan jalan. Wallahu a'lam. Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang datang daripada saya sendiri. Minta maaf kalau ada terlajak kata, terkasar bahasa. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلا ما لا يكشف عنا غيره. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خير منها. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء اذهب بأس إلا سقما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.